Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 7 hari bulan 1 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. Sambungan perbincangan kita ayat yang ke-71 hingga 76, insya-Allah. 71, 76. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 962. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat sebelum kita masuk pada huraian kita, insya-Allah. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini berkait dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat hayawan dan segala perkara yang kita miliki ini. Banyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semuanya menjadi tanda keagungan, keesaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, supaya kita hamba Allah ini kenal Allah, sentiasa berhati-hati, membuat persiapan, jangan derhaka, jangan lawan Tuhan. Semoga kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Mari kita baca ayat dulu. Ayat 71. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Balik kita kepada ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan? Allah SWT minta supaya orang-orang kafir, orang yang kerah kepala, tak dengar kata, berfikir. Tengok dan fikir.
Kita ni kadang-kadang tengok saja tak fikir, tak jadi. Tengok, fikir. Bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternakan di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memiliki. Ayat ini para jemaah sekalian, kita kena tengok dia panggil munasabah, susunan ayat. Dalam siri yang lepas dan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang kedudukan orang kafir. Tujuannya supaya menjadi peringatan kepada kita dan juga menjadi pengajaran kepada orang-orang kafir yang lain yang belum beriman. Maka dalam ayat ini Allah peringatkan kepada mereka nikmat-nikmat yang dikurniakan. Kalau aku tak bagi, mu nak ambil mana nikmat ni? Tak jumpa cari, kata orang. Bukan senang nak dapat. Kamu tak akan jumpa cari. Maka nikmat yang begini banyak, yang menjadi tonggak kepada kehidupan kamu, tapi kamu boleh tak syukur. Kamu kufur pada nikmat Allah, kamu tak beriman kepada Allah, nikmat kamu ambil, Tuhan kamu derhaka, kenapa? Sebagaimana dalam ayat 31 surah kita ni, surah Yasin, Allah tanya dah dulu, awalam yarau kaifa kam ahlakna, semula ayat 31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, adakah mereka tidak tengok berapa banyak kami telah binasakan orang-orang yang dulu daripada kurun ini. Semua yang derhaka binasa, lawannya Nabi binasa. Kamu tak tengok? Maka ayat ini kamu tengok pada nikmat dan jangan sekali-kali berani untuk menjadi penderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mukaddimah hubungan ayat kita ni dengan ayat yang sebelum. Baik, mari kita pergi tafsir satu-satu ayat. Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Siapa mereka? Ai alam yaral musyrikun, tidakkah puak-puak kafir musyrik tengok? Tengok apa? Tengok dan memikirkan. Anna khalaqna lahum, kami, yakni Allah, telah menciptakan untuk mereka. Allah buat hayawan besar-besar, comel-comel, tapi kegunaannya untuk siapa? Untuk manusia. Buat ayam, buat itik, tak apalah kita kata kecil. Buat lembu, buat kerbau, buat unta, besar-besar. Untuk kegunaan kita. Kita boleh makan. Sebahagian daripada an'am juga menjadi tunggangan. Tuhan akan sebut di bawah nanti. Ai mimma amilat aidina, di antara jenis-jenis menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternakan, an'aman, di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Habis untuk apa? Fahum laha malikun, menjadi milik kamu. Ni lembu siapa ni? Mesti ada tuan mengaku, saya, ni lembu Pak Mak, ini unta Pak Da, ini ayam Mak Cik. Jadi semua orang boleh menisbahkan milik kepada dia. Kalau seekor dua boleh tahan. Kita tak nampak di Malaysia ni hok besar. Tapi kalau di negara Arab, negara orang putih, kambing dia satu padang, seorang yang ketua. Mudah dengar kata tu. Nak, dia panggil penggembala seorang, kambingnya beratus-ratus, ribu mungkin ada. Dengar kata. Unta ni besar tuan-tuan. Kalau dia sepak tuan, dia mati selalu. Lenyek kata orang. Tapi dengar kata, dia ikut ya gemala dia pergi mana. Hak mana pergi Mekah, kalau ada peluang pergi tengok tempat sembelih. Kita beli 10 ekor unta contoh. Dia ambil kepala seekor, tak depan. Hak lain tu ikut belakang sampai ke tempat sembelih.
Tidak kata mu nak pergi sembelih aku, mengamuk. Tak berlaku sedemikian. Yang Allah kata apa? Kan? Allah sebut ni ayat 72, wa zallalnaha lakum, dan kami ciptakan dari dia hayawan-hayawan itu untuk kegunaan mereka. Wa zallalnaha lahum, untuk kegunaan mereka. Mana mudah sangat-sangat. Binatangnya besar tapi manusia kecil pok naik atas belakang ikut dengan kata nak gimana. Gajah besar, Allah buat telinga dia besar supaya dia tak nampak dia besar. Kan? Kalau dia nampak dia besar rasanya nyepulah ngebelala dia ya, apa ni tuan-tuan dia tu. Dia tuduh telinga dia tak nampak. Dia nampak telinga dia tak nampak body dia besar. Maha kaya Tuhan. Mana kata apa lagi? Jadi pelik-pelik dah. Makhluk-makhluk Tuhan buat tu pelik. Jadi di antara an'am, kalau kata an'am iaitu hayawan ternakan, makna hayawan yang boleh dimakan. Wa zallalnaha lahum, setelah kami beri kamu miliki hayawan-hayawan tersebut, zallalnaha ay sakharna, kami permudahkan untuk kamu menggunakan hayawan tersebut. Faminha rakubuhum, maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka. Binatang apa jadi kenderaan? Unta kenderaan. Lembu orang naik ke lembu? Jari-jari ada naik. Tapi orang tak panggil naik kenderaan lembu untuk musafir. Mampu lembu. Kalau kuda, naam, untuk dinaiki. Sebab itulah kuda menjadi kenderaan utama kepada orang-orang yang sebelum timbul kereta. Sebab itulah kuda tidak termasuk dalam an'am yang dijadikan bahan makanan. Kalau tidaknya sembelih demo tak ada kereta kita. Berbeza dengan unta. Unta dua-dua. Lembu bukan tempat untuk naik, untuk dimakan, untuk cucuk tanam boleh guna dia. Masya Allah. Wa minha ya'kulun, dan sebahagian lagi mereka makan. Ada hak kerja makan, ada hak kerja berjalan. Kambing orang tak naik. Kalau naik budak-budak kecil orang main gurau boleh lah. Kalau ada orang naik tu orang panggil orang tolu naik kambing. Tak. Nak kata apa? Pasal itulah bila orang sebut tentang siapa dia sembelih korban, kambing itu jadi tunggangan esok di akhirat. Mana ada atas dunia orang tak naik, di akhirat nak naik kambing pula dah. Sebab itulah bila kita tengok hadis tak sahih ni macam-macam dia punya cerita, kan? Baik para jemaah sekalian. Maknanya Allah Taala sebut, yang pertama aku ciptakan hayawan untuk kamu. Yang kedua taskhir, Allah permudahkan urusan kita. Mudah benar. Sekali-sekala cabut tali, tak ada nak sembelih hari korban tu bukan salah lembu. Salah kita tak ikat molek, tak tambak dia betul-betul lari kawan tu. Berapa ramai kes-kes lepas pada hari raya haji, musim ada Facebook ni kak, jumpa kambing terlepas, lembu terlepas sana lepas sini. Itu bukan salah lembu, salah awak tak ikat baik. Ada yang jadi kenderaan, siapa dia? Unta. Dan ada yang dimakan saja, iaitulah kambing. Allahu Akbar. Ada yang jadi dua-dua, kuda. Kuda menjadi tunggangan, dan dia juga boleh dimakan. Mana ayat lagi kita? Tengok tertafsir. Wasakharna hadhil an'am. Kami permudahkan hayawan ternakan ini, unta, lembu, kambing. Wa ja'alnaha maqhuratan munqadatan. Allah jadikan hayawan ni mudah taat pada orang. Ikut dengar kata gemala dia. Dengar kata. Dan ada yang kita makan, ada yang kita menjadi kenderaan, kita kata alhamdulillah. Baik, tengok ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan mereka beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu. Banyak lagi tu. Hak kita boleh. Apa dia? Tengok ulama tafsir kata apa. Walahum fil an'ami manafi'u katsiratun. Bagi kamu
di dalam hayawan ternakan itu manfaat yang banyak. Fayattakhizuna minha libasan. Ada hayawan kita jadikan pakaian, kulit dia, bulu dia boleh jadi baju, jadi pakaian. Wa asasan, jadi alat-alat prabu. Kereta kita ni kalau pembalut cushion, kerusi dia tu dengan plastik tak sah. No. Kereta kita ni mahal. Semua dia punya kerusi, alat-alat dalam tu kulit belaka. Naik agak lalu. Baru kita tahu, apa lagi? Wa min wa aubariha wa ash'ariha, daripada bulu-bulu kambing dibuat perhiasan, boleh buat sejadah, boleh buat kapet, boleh buat baju, boleh buat pakaian. Allahu akbar. Wa yantafi'una binasliha wa rukubiha, kita ambil manfaat juga, boleh naik, boleh membiak hayawan ni. Boleh bawa barang-barang yang banyak di atas unta, contohnya donkey, boleh bawa barang. Kamu makan wa taghzi minha, boleh makan, boleh berhias dengan dia, boleh jual, boleh beli. Wa ghairi zalika minal manafi', dan banyak lagi manfaat lain kalau kita nak hitung. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk nikmat Allah Taala ni telah kita bincang dalam suratul Nahli yang lepas. Dalam surah An-Nahli kita sudah bincang. Para pelajar boleh rujuk balik dalam surah An-Nahli. Kemudian Allah sebut satu lagi nikmat besar bagi dalam hayawan, wa masyarib. Apa dia masyarib? Iaitu sebahagiannya kamu minum. Hak tadi dalam ayat yang 72, minha yakulun, kamu makan. Ayat 73, masyarib, kamu minum susu-susu daripada hayawan yang kamu ternak. Itu susu yang paling sedap sekali, susu apa? Susu kambing, susu unta paling sedap sekali. Tuan-tuan hak pergi Mekah ni kena terang belakang susu unta. Susu unta sedap. Tambah-tambah lagi hak Arab ambil di susu dia tu, dia ibu prek haji minum khona agak tak ada tapih ke apa buat dia ni. Kita kata, Syekh, mana boleh macam ni? Dia kata orang badui duduk minum susu ni jak mudah pak tua tak sakit perut. Puakmu ni macam-macam proses. Yang baru ni kan timbul isu sekejap, tidak dibenarkan jemaah umrah ni pergi ziarah unta, takut kena penyakit apa tahu. Arab kata, apa Malaysia ni? Takut ke susu unta? Aku hidup besar susu unta, tak ada apa-apa. Nanti kita kata tempat susu unta masyarib. Kemudian tujuan Allah Ta'ala sebut ini, ayat 73 yang terakhir, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak mau bersyukur? Kenapa kamu tak mau syukur? Makan segala nikmat yang Allah anugerahkan, minum segala nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, kamu telah menggunakan hayawan-hayawan ternakan, tapi terlupa kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Lish, kenapa? Timbul soalan. Maka para jemaah sekalian, kata di ulama tadabbur, lamma kanat hadhihi al-asya' minal azamati bimakan. Hayawan-hayawan ini besar kegunaan dia, besar nikmat dia. Kalau hayawan ni tak ada, kita kata kita tak tenang dalam hidup kita ni, terutama zaman dulu, sebab dia jadi kenderaan. Orang panggil unta ni al-safinatus sahra, bahtera di padang pasir. Kalau nak naik kapal di laut, kapal darat dia apa? Unta. Dia boleh berjalan jauh tu. Dia punya GPS dia kuat. Mata dia ada berapa lapis dia punya bulu mata dia tu. Sebab dia berjalan pada pasir. Sekali mari debu, mata dia tu boleh kontrol pasir tak masuk dalam mata. Ajaib wallah. Dalam surah yang kita duk baca hari Jumaat tu, hal ataka hadisul ghasyiyah tu, Allah sebut khas, afala yanzuruna ilal ibli, mu tak tengok kau unta bagaimana aku buat unta. Mu tengok mulut dia rabit, mulut dia belah sini.
Kalau orang Arab ni kena pergi jahit kan. Kalau tidak payah nak bercakap, payah nak makan. Tapi unta memang terbelah sini. Sebab apa? Sebab mudah dia nak makan pokok-pokok berduri. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata apa? Tujuan aku bagi ni, tujuan aku peringatkan kepada kamu, kalau tak ada hayawan-hayawan ini, la takaddarat ma'isyatuhu, kehidupan kamu tidak selesa. Maka Allah sebut di sini di akhir ayat, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak mau bersyukur? Kenapa kamu tak syukur? Sedangkan nikmat yang kamu guna sudah banyak. Allahu Akbar. Mari pula ayat lain pula, guna nikmat Allah Ta'ala tapi kufur kepada Allah. Tengok ayat 74. Wattakhadhu min dunillahi alihah, dan tergamak. Sedap juga terjemahan pimpinan. Dan tergamak mereka menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Dia tahu Tuhan yang bagi rezeki, Allah yang bagi nikmat, Allah yang bagi segala kesenangan pada mereka. Kamu pergi ambil Tuhan daripada Allah, lain daripada Allah. Kenapa? La'allahum yansurun. Konon-kononnya orang yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala mengatakan dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan daripada makhluk-makhluk itu. Dia harap ke berhala dia tu boleh tolong dia. Berhala boleh bantu dia. Berhala tu bergerak pun tidak. Tak usah bergerak, berkelip mata pun tidak. Macam mana berhala nak tolong awak? Manusia ni kalau dia kepala dia tertutuplah dia punya pahaman. Masya Allah. Tengok tafsir kata apa. Ma'akulli hadhil ayat, tanda-tanda nikmat Allah Ta'ala yang besar, tanda rahmat Allah Ta'ala sangat luas, nikmat Allah Ta'ala yang begitu besar, tapi puak kafir masih lagi mencari sembahan selain daripada Allah, rajaan mengharapkan pertolongan berhala itu kepada mereka. Kita ni tuan-tuan, kita nak minta tolong orang, kena orang tu ada kuasa. Macam orang lemah, orang ni jatuh dalam air. Bolehkah kita minta tolong orang yang tak pandai berenang? Tolong ambil aku, tak boleh. Ni bagi tolong makhluk yang lemah, makhluk yang tak ada kuasa. Bukan setakat tak ada kuasa, bergerak pun tidak, berkelip mata pun tidak. Macam mana kamu mengharapkan? Tadi puak kafir dia takwil pula. Dia kata kita bukan harap ke dia tu, tapi kita hanya buat perantara saja. Orang panggil makhluk tengah di antara dia dengan Allah. Kita kata inilah karutnya, benda boleh direct, kenapa main tengah? Kan? Inilah kepeningan yang berlaku pada orang yang tidak beriman. Tengok Allah Ta'ala condemn balik. Allah Ta'ala condemn pahaman mereka yang salah. Tuhan kata apa? La yastati'una nasrahum. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Nak tolong apa? Dia pun tak gerak. Walahum la yastati'una nasrahum, mereka tidak dapat sama sekali menolong mereka. Sedang benda-benda itu wahum lahum jundum muhdarun, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk memberi seksa azab kepada mereka. Pelik sikit. Macam mana wahum lahum jundun? Dalam ayat ni penterjemah kata sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk seksa orang yang menyembah dia. Mari kita tengok tafsiran ulama dalam masalah ini. La yastati'u ay la tastati'u alihatul musyrikin. Sembahan kaum musyrikin tak ada kuasa sikit pun untuk memberi pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Walhal, padahal puak-puak kafir itu
menjadi tentera yang membela sembahan dia. Ini tafsir yang pertama. Dalam tafsir kita ni dia kata tidak seperti dalam terjemahan ni. Dia kata puak-puak kafir itu yang menjadi jundun muhdarun li hadhil alihah, menjadi tentera yang membela berhala. Wal makna, tengok tafsir dia kata. Wal makna wahwa annal musyrikin, puak-puak kafir dalam dunia menjadi tentera yang mengawal berhala-berhala mereka. Kalau ada orang nak pergi kacau berhala, kan, perang dia, yamna'una minhum, mereka akan jaga, mereka akan kawal, mereka akan usung sana sini, seolah-olah puak-puak kafir ni tentera kepada berhala. Seolah-olah puak kafir tentera kepada berhala. Baik. Maka jelaslah kepada kita, yang kata hum tu siapa dia? Orang kafir menjadi pembela pada berhala. Nak tahu tu, cuba nak tahu. Kalau berani, dia kacau dia punya berhala, puak kafir. Jawab dia, matilah awak. Nak kena sabit lah, kena tembak, kena pukul. Itu dia panggil mereka menjadi tentera membela berhala. Dalam tafsir ni kata berhala tu menjadi tentera untuk membakar. Ini tafsir kedua. Maknanya puakmu sembah dia, tapi di akhirat esok berhala itu akan menjadi bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah. Allah Ta'ala sebut bahan bakar neraka itu manusia dan juga batu-batu sembahan. Semua menjadi bahan bakar, nak bakar orang yang menyembah dia. Jadi ada dua tafsir lah dalam ayat ini, kan? Sama ada kita kata puak kafir mempertahankan berhala, macam dia tentera, di akhirat esok berhala pula membakar mereka, macam berhala itu menjadi tentera kepada mereka. Jadi jangan peninglah, ada dua tafsiran ulama dalam masalah ini. Kita kata alhamdulillah, benda-benda itu akan berlaku. Dua-dua tu jelas pada kita. Memang orang kafir menjadi tentera kepada berhala. Yang tak tahannya kita pula pakat hidup sapu berhala orang itu. Kenapa? Tak apalah, budak-budak tersalah tu kita maafkan. Mudah-mudahan mereka insaf dan sedar di atas kesilapan. Jangan dikecam mereka. Baik. Ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ni, fala yahzunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita dengan disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Tengok munasabah ayat. Dalam siri yang lepas semalam, Allah Subhanahu wa taala telah menafikan bahawa nabi itu ahli syair, penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tak ajar dia menjadi ahli syair. Allah kata aku hantar dia sebagai nabi, bukannya penyair. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Ayat ini menjadi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah bagi nikmat, Allah bagi rahmat, Allah bagi segala kemudahan kepada kita. Tapi ada di kalangan makhluk yang derhaka kepada Allah, ada di kalangan makhluk yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mari kata, dia kata apa? La yahzunka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan duka cita hai Muhammad dengan kata-kata kaum musyrikin, innaka syairun. Mu ni ahli syair, majnun, sahir, kahin. Semua tu tak pelik lah. Tidak pelik kalau setakat orang tuduh kita macam-macam. Jadi ayat ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nak menenangkan hati para pendakwah yang ikhlas, yang berjuang untuk menegakkan syariat Allah Taala, berjuang untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tuduh kita kata sabar. Tapi kalau memang dia buat ajaran sesat, orang tuduh kena insaf.
Jangan tak sabar. Sebab itulah kita nak kata kita betul ke tak betul, kita kena balik letak timbangan di atas neraca timbangan Alkitab was sunnah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita boleh kata aku betul ke tak betul. Kalau setakat kita kata je, jangan main. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi Allah Taala peringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu jangan sedih. Segala tuduhan-tuduhan jahat tu Allah orang tuduh lebih berat daripada itu lagi. Dalam ayat yang lepas, dalam faedah tu ana sebut satu perkara. Kenapa Allah pertahankan Nabi dengan menafikan wa ma 'allamnahu syi'ra. Ingat balik para pelajar. Sedangkan tuduhan kepada Nabi sahir, kahin, tukang nujum, tukang tilik, apa lagi dia panggil majnun, tapi yang Allah pertahankan Nabi satu je, wa ma 'allamnahu syi'ra. Siapa dia ingat lagi boleh tulis. Jawabnya sebab bila Nabi baca Quran dia kata syair. Allah nak nafikan Quran ini bukan syair. Sebab tu Tuhan kata wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan Nabi cabar apa-apa Arab juga dengan Quran. Dia tak cabar dengan belah bulan, dia tak cabar dengan mukjizat yang lain. Maka itulah hikmat kenapa Allah SWT sebut wa ma 'allamnahu syi'ra, aku tak ajarmu syair. Ini tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia panggil ilmu tadabbur. Baik, di akhir ayat perbincangan kita Allah kata apa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Allah kata aku tahu belaka. Tak usah duk cakap banyak buat kafir. Kamu sembunyi ke yang kamu nyatakan. Munasabah ayat ini, lamma kana ilmul qadir bima ya'mal. Allah Ta'ala tahu semua di bawah ilmu Allah, apa yang kamu lakukan itu di bawah ilmu Allah. Maka di sini Allah Ta'ala peringatkan suatu amaran bahawa aku tahu apa yang kamu lakukan secara zahir, secara sembunyi, dan apa yang kamu zahirkan di bawah ilmu Allah. Jadi kita tahu kita ni duduk di bawah ilmu Allah. Bagaimana kita nak berani apa? Berani menentang Allah, berani buat maksiat secara sembunyi, secara nyata, tak usah buat konspirasi, tak payah kita buat sindiket itu sindiket ni. Sebab apa? Sebab kalau kita buat, kita duduk di bawah satu perkara yang cukup tak menakutkan kita, para pelajar sekalian. Baiklah, itu yang dikatakan kita ni duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bersyukur. Tengok ayat besar Allah Ta'ala sebut kepada kita tadi. Setelah dia sebut kepada kita nikmat-nikmat, maka Allah Ta'ala mari kepada kita afala yashkurun, hendaklah kamu bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda sikit sebagai orang panggil penutup kepada ayat sebelum kita pergi kepada al-fawaid. Bila Allah Ta'ala sebut afala yashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Ayat ini menjadi kewajipan, wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ana dah sebut banyak kali dah kepada tuan-tuan dan puan-puan, syukur itu banyak kategori. Yang pertama, syukur dengan mulut. Nabi kata apa dengan hadis ni? Hadis ni sahih yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Daud dan lain-lain lagi. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi kata hadis ini sahih. Itu sepatutnya kita begitu. Bila cakap hadis sahih ni kita kena sebut mana sandaran. Kalau tidak sedap nak cakap. Nabi kata apa? Tulis ni pelajar-pelajar. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau orang buat baik pada kita, mubalahlah kebaikan mereka. Balah kebaikan mereka. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kita tak ada benda nak jawab, nak balas, kita orang miskin,
Orang kaya bagi sumbangan kepada kita. Takkan kita nak balas dengan duit juga? Kita tak mampu. Sebab kita miskin lah, dia bagi sumbangan. Habis Nabi kata apa? Kalau kamu tak ada benda yang kamu nak balas, memang tak ada benda pun, tapi kita boleh lagi, tak? Kita puji dia. Jangan puji depan dia, contohnya. Kita sebut kebaikan dia. Kalau apa-apa kita bantu dia. Tapi yang paling mudah sekali Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata apa? Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kamu berdoalah untuk dia. Hatta tarau annakum kafa'tumu, sehingga kamu nampak kamu dah balas jasa dia. Sebab tu dalam kitab kita ni, para pelajar dalam kitab Perisai Muslim, cara kita nak membalas budi orang dengan cara mana? Bila orang beri kita makan, kita berdoa. Allahumma at'iman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri rahmatlah kepada orang yang beri makan kepada aku, orang yang beri minum pada aku, murahkan rezeki dia. Kita berdoa tanpa dia minta. Masyarakat kita ni tak, kita kena minta. Tuan-tuan yang mari ni doakan untuk saya. Itu tidak bagus. Yang sepatutnya kita yang menerima nikmat, menerima rezeki, menerima kebaikan orang ni, kita doa terus. Itu budaya ni perlu diperluaskan, perlu digilak balik budaya mendoakan kebaikan. Orang beri benda, kita doa. Tak, jangan minta. Minta tu dipanggil kurang darjat. Baik, Nabi kata doalah sehingga kamu nampak kamu telah memberi kebaikan, membalas kebaikan dia. Paling ringkas doa. Tuan-tuan tulis baik-baik. Bila orang baik kepada kita, kita jawab sepatutnya. Jazakallahu khaira. Kata semua. Jazakallahu khaira. Habis. Kalau dia perempuan, kita tukar. Jazakillahu khaira. Allah Ta'ala balas pada awak kebaikan. Cukup tu. Ni tak bila orang beri apa-apa, TQ. Atau ke WhatsApp, atau ke Facebook, TQ. Apa dia TQ? Takkan di akhirat esok pahala TQ? Tak ada pahala TQ. Kita kena tulis jazakallahu khaira. Allah Ta'ala balas. Ni ada setengah orang ni baru belajar, dia ayat tergantung. Ni cikgu-cikgu agama ni. Ayat tergantung boleh markah ke? Tak boleh markah. Jazakallah. Allah Ta'ala balas awak. Balas ke apa? Bahaya tu ayat tergantung. Balas apa? Dia balas ni boleh dua. Balas baik boleh, balas buruk boleh. Di ayat sempurna, jazakallahu khaira. Biar lengkap ayat. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada awak. Ni kita ni kadang-kadang ialah mengajar. Belajar tak ada habis. Jazakallah, jazakallah. Jazakallah apa? Ayat tu tergantung. Memang kita niat kebaikan, tapi sempurnakan ayat itu lebih utama. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Kita nak ambil 10 faedah daripada ayat yang kita baca ni. Ayat 71 hingga 76. Ana buat ringkas ya. Yang pertama, tengok semula kepada ayat 71 hingga 76. Allah kata apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum. Tidakkah mereka lihat dan mereka fikir bahawa kami telah menciptakan untuk mereka. Khalaqna, Tuhan kata aku buat. Aku ciptakan khas untuk kamu. Tulis itu. Anna hadhil an'am, hayawan-hayawan ternakan ni milik kita. Jarang hayawan tak ada milik. Kerbau-kerbau hok berkeliaran dalam kelapa sawit tu. Ada tuan ke tak ada? Waktu dia berkeliaran tu tak ada tuan. Waktu nak sembelih jangan main, ada tuan. Tak. Hok saya tu. Saya apa habis duduk tidur atas jalan raya, mati orang tepuh kereta apa dah. Jangan main. Hok saya. Maka Allah kata, khalaqna, aku ciptakan lahum, untuk kamu. Hayawan-hayawan ini, ayat ini mengatakan bahawa manfaat yang besar itu kalau kita boleh milik benda tu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita milik hayawan ataupun kita mendapat manfaat. Saya bukan lembu saya, tapi kalau dia sembelih saya boleh beli makan. Boleh beli untuk makan. Itu manfaat. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, kata alhamdulillah belakang. Maka kata di para ulama, hayawan yang tidak ditunggangi seperti lembu. Tapi kalau sekali-sekala kita naik, boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan buat nyanyi. Naik kambing nyanyi, patah pinggir kawan tu.
tuai pula besar, tak boleh. Ayat yang kedua, mimma amilat aidina. Allah kata kami yang buat. Tengok dalam terjemahan kata mimma amilat aidina. Kami telah menciptakan binatang-binatang itu dengan kekuasaan kami. Itu terjemahan dia lah. Maksud dianya kita kena mengatakan sihhatu nisbatil amal. Jadi Allah SWT kata aku yang buat. Maknanya kita nak suruh sedar. Jangan kita rasa teknologi ni kami punya ni. Teknologi ni, dengan teknologi yang kami buat ni, apa dia? Ternakan jadi gemuk, ternakan jadi besar, pokok-pokok buah comel-comel. Kita kata memanglah kita yang usaha, kita yang buat, tapi ilmu yang ajar kamu tu siapa? Allah. Jadi kita kena nisbahkan bahawa segala makhluk ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Makhluk ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, sebab Allah kata apa? Kami yang buat. Khalaqna aidi alahum mimma amilat aidina. Jadi aku buat. Nanti kita nampak kita duduk tanam, tapi hak sebenar hakikatnya siapa? Allah yang rezekikan tanaman kita hidup. Yang ketiga, fahum laha malikun. Ini besar ni tuan-tuan. Lalu mereka memiliki. Kata di ulama tadabbur, isyaratun ila itmamil in'am. Ayat ini menjadi penyempurna kepada nikmat. Sebab apa? Kalau kita dapat nikmat tapi bukan hak kita, sempurna tak sempurna? Tak sempurna. Tapi kalau kita dapat milik, itu hebat. Saya bercita-cita nak jadi pemilik kepada ladang-ladang, kebun-kebun. Malah kita duduk atas rumah orang, sewa apa, okey dah. Boleh hidup dah. Tapi kalau rumah milik sendiri, besar tak besar nikmat? Allah katakan lahum fahum laha malikun. Aku bagi kamu milik hayawan tu atas dunia ni. Boleh kamu jual, boleh kamu makan, boleh kamu perah susu. Masya-Allah, tabarakallah. Yang keempat, wa zallalnaha lahum, dan kami permudahkan, jinakkan hayawan-hayawan itu kepada mereka. Kata dia, di antara nikmat Allah Ta'ala yang besar, Allah Ta'ala jinakkan hayawan yang besar ni untuk kita uruskan dia. Sekali-sekala unta mengamuk, dia lambung tuan dia, patah pak kata orang. Dia sepak. Terbaik kawan tu. Nak kata apa? Sekali-sekala lembu mengamuk, adalah kan. Tapi boleh katakan majoritinya, kebanyakan hidup kita ni aman dengan lembu, dengan unta. Tak ada masalah. Yang kelima, ayat yang sama lagi, wa zallalnaha lahum, kami permudahkan. Dan kita mengatakan bahawa segala makhluk, af'alal makhluqat, semua perbuatan kita itu dikira makhluk Allah Azza wa Jalla. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah kata kami permudahkan pada mereka. Jadi kita jangan disebahkan segala perkara ini kepada kita semata-mata. Kita kena ingat, aku buat ni dengan izin Allah. Aku buat dengan kuasa Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan. Yang keenam, wa minha ya'kulun, di antara hayawan yang kamu makan. Apa dia hayawan kita makan? Semua hayawan ternakan boleh makan belaka. Sama ada makan dia, makan telur dia, boleh belaka. Maka di sini kata di ulama, harus kita seksa hayawan untuk maslahat kita. Mana boleh? La. Sembelih tu hayawan suka ke tak suka? Tak suka, sakit sembelih ni. Tapi oleh kerana kita nak makan dia, diizinkan untuk disembelih. Tapi kalau pukul, katak, tak boleh. Itu dia panggil ta'zib hayawan, haram. Walaupun lembu kita, kenapa mu tapar lembu tu? Bahasa jenis tak kerti bahasa, dosa kita tapar lembu. Tapi kalau kita sembelih lembu, alhamdulillah, diizinkan. Maka contoh lagi, orang Arab ni dia panggil, dia buat tanda, kan? Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Unta-unta yang nak hadiah kepada tanah haram tu, dia ada tanda. Dia macam dia tanda muka dia tu, dengan dia buat dengan api. Itu dibenarkan untuk tanda. Macam mana kita nak gemukkan lembu kita ni? Kasih itu sedap ke tak sedap bagi lembu? Tak sedap lah dia. Bini pun tak boleh, apa tak boleh. Lembu kena kasih. Tapi apa dia punya daging dia besar. Itu dia panggil, ada kalanya dibenarkan untuk
kita takzib hayawan limaslahah. Kerana kemaslahatan, nak suruh daging dia bagus, nak suruh dia besar, dia gemuk, maka diizinkan. Nak makan dia kena sembelih. Jadi, tapi kalau menyeksa hayawan tidak boleh. Kita kena ingatlah, seksa hayawan tak boleh. Jauh ni ahli fiqh dia berbicara. Ahli-ahli tadabbur dia pergi jauh, kan? Yang ketujuh, fi qauli ta'ala wa masyarib. Tengok, Allah Taala sebut manfaat. Tapi kenapa dia sebut khas? Walahum fiha manafi'. Bagi kamu dalam hayawan itu manfaat. Makan manfaat, minum manfaat. Tapi tak, Allah Taala sebut semula wa masyarib. Kenapa dia sebut khas? Minum. Sebab bagi orang yang hidup di tanah Arab, di padang pasir ni, minum daripada susu hayawan ni satu jenis daripada makanan yang mengenyangkan dia. Makanan khas dia. Kita sini tak berasa, kita nampak padi dengan berah, ya, kan? Kita nampak padi dengan berah. Tapi orang sana makanan susu tu adalah makanan utama. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut wa masyarib, mu kena ingat nikmat aku, mu boleh minum susu. Kita hari ni pun mahal susu ni. Nah, setengah-setengah orang ni masih lagi beramal dengan susu lembu ori. Nah, pergi beli dengan Bengali lah, macam-macam dia punya tokai lembu. Ingat aku anak kita masa kecil tu, ada Bengali apa nama? Ada perah susu tu. Mau orang beli. Pasal not hot fresh. Jarang ada tempat kita ni kan. Kalau orang Arab dia minum susu situ ya. Budak-budak Arab dia pergi, dia labu susu kambing, dia pakai isak situ. Jadi anak kambing sebentar dia. Boleh ya. Kita sini orang buat lah gitunya, nyamik gambar demo pelik dia tadi ni. Tak. Baik. Yang ke-8, wattakhazu min dunillah. Semua nikmat Allah beri, dia tak fikir mereka masih lagi mengambil syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebab ma'annahum ya'lahuna Allah wa ya'lahun asnam. Dia tahu Tuhan yang beri rezeki, tapi dia pergi sembah berhala juga. Maka itu dia panggil syirik. Orang syirik dia beza dengan mulhid. Etis, dia tak percaya langsung ada Tuhan. Tapi musyrik, dia tahu Tuhan ada, tapi dia syirik pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita orang mukmin, kita tahu ada Allah dan kita tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Itu perbezaan. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, mengambil min wattakhazu min dunillah. Mereka ambil Tuhan lain daripada Allah. Maknanya dia tahu Tuhan tu Allah. Berapa ayat dah kita baca dulu. Kalau kita tanya orang kafir, siapa dia jadi cipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Sambil-sambil kata Allah, syirik berlaku juga. Jadi ayat ni Tuhan kata, wattakhazu min dunillah. Dia ambil juga lain daripada Allah sebagai Tuhan. Artinya berlaku syirik di sini. Yang ke-9, wattakhazu min dunillahi alihah. Tengok dalam ayat ni. Wattakhazu min dunillahi alihatan. Mereka ambil lain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi boleh ke tak kita kata Tuhan tu kepada makhluk? Memang orang kata pun, puak-puak kafir kata Tuhan dia, berhala dia ke apa dia, dewa-dewa tu Tuhan. Itu dia panggil Tuhan yang batil. Tuhan yang batil. Bagi kitanya kalau kita kata Allah sebagai Tuhan, itu Allah Azza wa Jalla, tapi itlaq tu boleh. Baiklah, sebagai ayat yang terakhir, la'allahum yunsarun annal insana al-mubtil la budda an yata'allaq bi syai'. Jadi orang-orang hak batil ni, orang yang berpegang dengan ajaran salah ni, dia cari sebab. Dia kata kita tahu berhala tak bergerak, kita tahu dewa-dewa tu tak tahu duk mana, tapi mudah-mudahan menjadi penolong kepada kita. La'allahum la yunsarun, semoga mereka mendapat pertolongan daripada makhluk itu. Kita kata pertolongan apa? Dia sendiri, tak ada kuasa. Bagi kita orang beriman, yang menolong kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita minta tolong kawan-kawan, itu dalam perkara yang fizikal, yang zahir ni tak ada masalah. Pergantungan hati tu, pergi minta dengan ahli tu ahli ni, sedangkan kita tahu mereka tidak ada kuasa, maka itu perbuatan yang tidak baik, yang salah. Baik, tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. 10 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 77. Dalam siri yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.